Alhamdulillah, um, taman ini dibasahi dengan hujan. Hujan lebat, sangat lebat selama hampir 1 jam. Kemudian taman ini jadi sejuk, namun bagusnya ramai yang keluar untuk bersukan. Ini satu budaya yang sihat. Saya nak kongsikan hari ini tentang satu topik tentang kemasukan pelajar-pelajar ke universiti. Sekarang dah mulalah kemasukan, pelajar-pelajar mula daftar diri dan memilih untuk masuk universiti. So anak saya pun masuk universiti. Jadi bila saya lihat pelajar-pelajar yang masuk universiti, waktu hari pendaftaran ramai yang merungut sebab mereka dapat tingkat 4. Bangunan tu ada 5 tingkat, mereka dapat tingkat 4. Yang tingkat 5 pun akan merungut lah gitu kan. Jadi apa mesej yang nak saya sampaikan? Bila kita menjalani perjalanan hidup ini, kita akan berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang berbeza. Kita akan berhadapan dengan sangat susah, sangat senang. Kita akan berhadapan dengan cabaran, rintangan. Jadi bila orang dah biasa rasa susah, rasa payah, tingkat 4 tu perkara kecil je. Perkara kecil. Itu belum lagi dengan subjek pelajaran, dengan limpahan pertindihan silibus, dengan cabaran personal lagi, keluarga lagi. Jadi begitulah ya, begitulah bila kita tidak bersedia untuk absorb dengan cabaran, dia akan menjadikan kita masalah, kita akan pening. Saya teringat dekat Jepun warga Jepun ni saya tak pergi Jepun lagi, kawan cerita. Warga di Jepun ni, diorang ni akan parking, dia akan pergi kerja awal dan mereka akan parking paling jauh. Kenapa mereka parking paling jauh? Sebab mereka concern tentang kawan-kawan mereka yang datang lewat. Jadi makin lewat kita datang, makin dekatlah kita dapat parking dekat dengan pejabat. Jadi itu satu budaya yang sihat, cakna tentang betapa mereka ini utamakan kawan rakan sekerja. Sikap yang positif begitu ya. Kita memberi keutamaan kepada kawan yang lewat. Jadi bila kita berhadapan dengan cubaan-cubaan dan cabaran ini, kita kena ada satu sikap sikap bila kita ada ujian macam ni, kita terima sebagai satu nikmat. Satu nikmat bahawa side positif yang kita tengok. Memanglah tinggi jauh, nak naik bawa barang. Hari pertama je bawa beg banyak. Hari-hari lain naik turun memang sedikit penat lah. Ini orang panggil survival atau mujahadah. Kita bersusah payah, barulah kita rasa manisnya bila kita berjaya selepas 4 tahun. Dan kita ambil aspek positif satu lagi adalah kita naik tangga, kita bakar kalori, kita exercise. Jadi kita rasalah bahawa kita akan lebih berstamina. Dan aspek yang lebih positif lagi adalah bila kita belajar dalam suasana, ada bilik, walaupun tingkat 4 atau tingkat 5, kita ada bilik. Ada orang tak ada bilik, ada orang berjalan lagi jauh atau tidak ada bilik, terpaksa kongsi. Ini satu bilik kongsi 2 orang. Ada pelajar kongsi 1 orang je bilik dia, sebab dia tidak ada rakan sebilik, mereka kongsi 1 orang. So syukurlah ada air, ada bilik untuk study. Terpulang pada kita, macam mana kita melihat masalah sebagai peluang atau peluang sebagai masalah. Sikap kita adalah terhadap apa yang kita hadapi. Kalau kita merungut, apa sahaja kita akan merungut. Ada makanan depan mata pun kita kena nak makan, kita akan merungut lah. Kita kena kupas, kita kena kunyah, kita kena telan. Nanti bila telan kenyang, bila kenyang mengantuk, bila mengantuk lepas tu terjaga, lepas tu sakit perut, lepas tu haus, macam-macam masalah akan timbul. Itu package dalam kehidupan. Dalam hidup ni kita ada package yang datang tidak sendirian. Ya, bila kita berkawan dengan orang, kita bergaul dengan orang, kita ada cabaran. Orang suka, orang tak suka, orang kritik, orang selesa atau sebaliknya. Jadi kalau kita tidak berhadapan, kita tidak bersedia untuk cabaran itu, maka kita akan sangat stres dengan hidup ini, ya. Sebab itulah berlapang dadalah dengan kehidupan, berlapang dadalah dengan alam, berlapang dadalah dengan cabaran, berlapang dadalah dengan peluang dan kejayaan. Inilah cara kita fikir. Sebab apa yang kita fikir itu akan membentuk kita punya esteem, akan membentuk kita punya kekuatan dalaman, ketahanan, akan memperkukuhkan mental. Orang yang positif melihat masalah sebagai peluang untuk dia membaiki dan menjadi lebih baik atau menyumbang. Begitulah.
So jangan bagi alasan kita ada kesusahan. Kalau boleh manusia ni, kalau boleh macam solat, nak parking motor sebelah imam, nak sedekat mungkin. Situ nilai-nilai selfish. Islam tak suruh kita selfish. Islam suruh kita kongsi, utamakan orang lain, lagi-lagi saudara seagama. Kalau kita ada sikap macam ni, kita telah mengamalkan salah satu sunnah Nabi, ya. InsyaAllah. Jadi dengan cara macam itu kita akan menjadi orang lebih baik, berkepribadian, dan kita jadi orang yang mendapat pujian daripada Maha Pencipta sebab sikap kita betul, ya. Kalau kita sikap betul kan dalam keadaan spontan, orang nampak. Kita tak perlu bagi tahu orang bahawa kita mempunyai sikap yang betul. Ada satu caption yang saya kongsikan sebelum saya tamatkan hari ini. Caption tu berbunyi, langit tak perlu bagi tahu bahawa dia adalah yang tinggi. Langit tak perlu bagi tahu bahawa dia adalah yang paling tinggi di atas, kan. Bahawa masing-masing ada level dia, masing-masing ada kekuatan, ada standard dia sendiri, ya. Kita tak perlu bagi tahu orang kita hebat, kita tak perlu bagi tahu orang kita terbaik, kita tak perlu bagi tahu. Cuma tugas kita adalah melakukan sebaik mungkin untuk manfaat orang lain, untuk kita mencapai kepuasan dalam diri, ya. Kita jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Saya nak kongsikan tentang Jahiliyah 2.0. Best Jahiliyah 2.0. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.